Allahu 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 Allah Allahu Allahu warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahriz Zamir Sabidin, nombor 3052178. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membicarakan atau membahaskan tentang tajuk sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Jadi kita pergi terus kepada penulisan dan pembukuan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Bahawa diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, jangan kamu menulis mengenaiku, iaitu hadis-hadisku, dan sesiapa menulis mengenaiku selain Al-Quran, maka hendaklah dia memadamkannya. Larangan hanya khusus pada penulisan hadis bersamaan dengan Al-Quran dalam satu lembar atau sahifah, kerana memang terjadi persamaan. Para sahabat memang akan berlakunya percampuran penulisan di antara Al-Quran dan hadis. Larangan penulisan terjadi pada awal perkembangan Islam, sehingga dikhawatiri akan terjadi percampuran dan penggabungan antara hadis dan Al-Quran. Ketika keadaan telah aman dan kondusif, serta jumlah penghafal Al-Quran telah banyak, Rasulullah SAW mengizinkan untuk menulis hadis, dan larangan sebelumnya menjadi mansuh, iaitu terhapus. Larangan hanya bagi orang yang diyakini bahawa menghafalnya, kerana dikhawatiri akan bergantung pada tulisan, sedangkan diperbolehkan penulisan hanya bagi orang yang diyakini tidak mampu dalam menghafalnya. Jadi kita tengok pada hadis di atas bahawa Rasulullah SAW melarang untuk menulis Al-Quran, menulis hadis pada zaman tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat kekurangan penulis dan alat tulis yang beri kesan kepada perjalanan aktiviti penulisan dan pembukuan. Penulisan dan pembukuan hadis zaman Rasulullah SAW telah berlaku secara tidak rasmi, yang membantu dalam mencetuskan penulisan dan pembukuan hadis pada zaman seterusnya. Jadi kita terus masuk ke penulisan dan pembukuan hadis pada zaman sahabat. Wujudnya perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Aktiviti penulisan dan pembukuan hadis pada zaman mereka gagal mencapai kemajuan yang membanggakan. Penulisan dan pembukuan hadis pada zaman sahabat tidak mengalami apa-apa perubahan dan tidak ada mencapai apa-apa perkembangan selain dari melanjutkan apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Hadis hanya dicatat dan ditulis oleh sebahagian sahabat sebagai usaha dan inisiatif individu semata-mata. Samping menulis dan membukukan hadis dalam suhuf, para sahabat juga menggalakkan anak-anak dan murid-murid mereka mencatat dan menulis hadis. Antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menggalakkan anaknya supaya menulis hadis. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib yang menggalakkan murid-murid mereka supaya menulis dan merekodkan setiap ilmu yang dipelajari mereka. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara rasminya. Bahkan pada masa itu, Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis. Sebaliknya, Umar merekakan agar para sahabat menumpu perhatian untuk menyebarluaskan Al-Quran. Perhatian terhadap hadis mula terlihat pada zaman Uthman. Pada zaman Ali pula, banyak muncul hadis-hadis palsu, iaitu hadis maudhu'. Kita terus pada penulisan dan pembukuan hadis pada zaman tabi'in dan selepasnya. Wujudnya perbezaan dan percanggahan pendapat di antara pro dan kontra di kalangan tabi'in mengenai penulisan hadis. Ini menyebabkan mereka seolah-olah terbahagi kepada dua kelompok. Satu kelompok menyukai dan menggalakkan penulisan hadis, dan satu kelompok lagi bersikap sebaliknya. Antara faktornya ialah kebimbangan hadis akan bercampur aduk dengan pandangan dan ijtihad mereka. Wujudnya kebimbangan di kalangan para tabi'in bahawa umat Islam akan bergantung sepenuhnya kepada hadis yang ditulis dengan mengabaikan
hafalan hadis. Apatah lagi apabila hadis-hadis yang ditulis tadi akan terjatuh kepada golongan yang bukan ahlinya, yang memungkinkan timbulnya kekeliruan di kalangan umat Islam. Perbezaan pendapat di kalangan tabi'in dalam isu ini boleh dikatakan hanya berlaku di kalangan kibar tabi'in sahaja sehingga abad pertama hijrah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksudnya ulama salaf telah berselisih pendapat mengenai penulisan hadis. Sebahagian melarangnya dan sebahagian yang lain mengharusnya. Kemudian mereka bersepakat mengharuskannya. Perbezaan pendapat di kalangan awsat dan sigar tabi'in, iaitu sekitar awal abad kedua hijrah dan selepasnya, adalah tidak berlaku. Sebaliknya aktiviti penulisan hadis pada waktu itu sudah menjadi satu kegiatan biasa, khususnya di majlis-majlis ilmu yang berkembang pesat ketika itu. Kita dapat melihat bahawa berlakunya perbezaan perkembangan hadis di antara zaman sahabat dan zaman tabi'in. Pada tahun 99 Hijrah, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, kegiatan pembukuan hadis digerakkan secara rasmi, iaitu setelah beliau mengeluarkan arahan rasmi kepada gubernur-gubernur di bawah jajahan takluknya serta para ulama di zamannya supaya hadis dikumpul dan dibukukan ke dalam satu kitab. Pada zaman ini juga muncul ulama hadis yang terkenal. Pada abad ketiga hijrah, para ulama mula memilih hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini disebut secara Islam sebagai era tadwin atau pembukuan hadis. Pada masa ini muncul ulama-ulama ahli hadis yang membukukan sabda Rasulullah SAW secara sistematik. Dengan usaha mereka ini juga, zaman pembukuan hadis telah mencapai ke tahap kemuncakannya, di mana catatan sejarah telah dibuat oleh ulama hadis tersebut. Setelah itu, abad ketiga hijrah dikenali sebagai zaman kegemilangan kepada hadis, kerana ia bukan sahaja menyaksikan kelahiran kitab-kitab hadis yang masyhur, tetapi juga kemunculan tokoh ulama hadis yang terulung seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama hadis yang muncul pada abad ini antaranya ialah Imam Bukhari yang menyusun Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim yang menyusun Sahih Muslim, Abu Daud menyusun kitab Sunan Abi Daud, Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi menyusun kitab Sunan At-Tirmizi, Imam An-Nasai menyusun kitab Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini menyusun Sunan Ibnu Majah. Keenam kitab hadis ini kemudian dikenali dengan nama Al-Kutubul As-Sittah atau kitab hadis yang 6. Dengan mulanya abad keempat hijrah, satu lagi era baru dicatat dalam perkembangan hadis. Tugas ulama pada abad ini dan selepasnya menjadi lebih mudah kerana hampir kesemua hadis telah pun dikumpul dan dibukukan serta dinilai oleh ulama sebelumnya. Apa yang belum sempat diusahakan ulama sebelum mereka ialah untuk mengolah dan menyusunnya semula mengikut kaedah dan metod yang berbeza dengan sebelumnya atau meringkas, menghurai dan mengulas hadis-hadis tersebut. Dengan kata lain, kebanyakan ulama pada abad ini dan selepasnya tidak meriwayatkan hadis daripada syekh mereka. Sebaliknya mereka hanya memetik hadis-hadis daripada kitab-kitab ulama sebelumnya. Justru itu, ulama menjadikan akhir abad ketiga hijrah sebagai tembok pemisah antara ulama hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin daripada kalangan perawi hadis. Ini bukanlah bermakna tidak ada langsung ulama yang meriwayatkan hadis daripada syekh mereka, cuma jumlahnya agak sedikit jika dibandingkan sebelumnya. Semangat ulama dan usaha untuk memelihara dan menyebarkan as-sunnah an-nabawiyah tidak terhenti hingga abad ke-10 hijrah sahaja, malah berterusan sehingga kini. Selain dari meneruskan kaedah dan metod ulama terdahulu dalam menghasilkan ulama juga berjaya mengorak langkah ke hadapan dengan mencipta kaedah baru dalam penghasilan karya hadis, ialah dengan kitab-kitab hadis khususnya yang belum diterima. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekali saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.